Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Baik, alhamdulillah, apa khabar tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah mulai episod kali ini kita hendak berkongsi-kongsi berkenaan dengan sekitar Ramadan lah boleh kita katakan. InsyaAllah kalau tidak ada aral dengan izin Allah SWT, kita akan mulakan kita akan mula sebenarnya malam ni kita insyaAllah akan mula ibadah solat tarawih lah. Jadi maksudnya kita akan puasa lah. Nanti kita akan bila dah sahur nanti kita akan puasa. Bila masuk subuh nanti kita akan puasa. Jadi sebelum kita mulakan ibadah puasa tu kita nak revise sedikit lah, ulang kaji sedikit perkara-perkara yang berkaitan dengan puasa ni. Biarlah kita kata kali ni Ramadan ni biar kita bersedia lah. Jadi insyaAllah mulai episod kali ini, mulai hari ini kita akan berjumpa setiap hari dalam Ramadan podcast kita sampailah kepada akhir Ramadan tu, insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi kita nak bincang sedikitlah berkait dengan puasa. Mudah-mudahan Allah izinkan kita untuk berpuasa dan juga bukan sekadar menahan makan dan minum, tetapi terus kita itu menahan diri daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah SWT terutamanya. Jadi menarik tentang puasa ni tuan-tuan puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT. Apabila Allah SWT perintahkan kita tinggalkan suatu perkara, Nabi SAW kata tinggalkan terus. Tapi apabila Allah SWT suruh kita buat satu perkara, Nabi SAW kata buatlah semampu kita lah atas apa perkara yang diperintahkan. Dan apabila kita lihat kepada perkara ini, kita itu meninggalkan sesuatu yang Allah murka. Tapi kali ini bulan Ramadan kita tinggalkan sesuatu yang sebenarnya menjadi sesuatu yang halal buat kita, misal makanan. Bagi yang ada yang ada pasangan suami isteri, misal melakukan hubungan suami isteri itu dihalalkan. Tapi Allah SWT kata terbit waktu fajar tu sampai terbenam matahari kamu diharamkan untuk melakukan perkara tersebut. Seperti mana Nabi Adam AS di syurga yang beliau tinggal, ketika itu Allah haramkan untuk didekati satu pokok. Padahal kita tahu besok bila kita mudah-mudahan kita semua masuk ke syurga Allah, tidak ada sesuatu pun yang dihalang untuk kita. Semua itu adalah untuk kita, apa saja yang dalam syurga tu. Jadi kita lihat bahawa Allah SWT sebagai pembuat syariat, dia itu berhak untuk meletakkan syarat bila-bila masa dia nak. Itu satu. Kita meletakkan diri bahawa setiap perintah Allah SWT itu walaupun nampak pelik, itu kata takwa, sebab puasa itu sendiri natijah akhirnya adalah untuk memperoleh takwa. Jadi takwa itu sendiri adalah mengikut segala suruhan Allah dan menjauhi segala larangannya. Jadi puasa itu sendiri mendidik kita kepada untuk mendapat takwa itu sendiri. Kalau tidak kita jadi macam iblis. Iblis tak dapat faham logik kenapa Allah SWT suruh sujud kepada Nabi Adam AS. Dia logik dia gunakan bahawa aku tu lebih baik daripada orang yang dia buat daripada tanah tu, itu Adam tu. Jadi dia tidak memahami logik Allah SWT. Jadi untuk kita mendapat takwa itu sendiri, kita kena faham logik Allah SWT. Apa saja yang diperintahkan oleh Allah SWT, Allah itu sebagai pemilik kepada syariat itu berhak buat apa saja yang dia mahu, walaupun satu keadaan kita tidak memahami hikmah dia. Seperti mana pada malaikat yang akhirnya mereka akur bahawa mereka itu tidak tahu apa-apa, tapi mereka cuba bertanya hikmah kenapa perlu diladikan khalifah di muka bumi itu manusia itu, tetapi akhirnya mereka akur walaupun tidak diberitahu, mereka tetap meletakkan diri mereka bahawa Allah SWT lah yang sebenarnya mengetahui segala-galanya. Itulah sepatutnya kita. Jadi Allah SWT telah ajar puasa ni akan mengajar kita bahawa Allah itu sebagai pemilik kepada syariat, dia berhak untuk halang kita mendekati sesuatu yang sepatutnya halal buat kita pada tempoh-tempoh tertentu yang dia mahu, sebelum dia paksa kita untuk meninggalkan perkara tersebut. Itu menarik. Kita lihat kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dia faham dah
Macam mana dia boleh tinggalkan anak, isteri dan anak dia yang ketika itu masih bayi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim tinggalkan di tempat yang tiada orang. Tidak ada pembangunan lah kita kata. Tidak ada siapa pun di situ. Sebab Nabi Ibrahim sedar kalau dia tak buat perkara tersebut pun suatu hari nanti dia akan dipaksa untuk meninggalkan perkara yang dia sayang. Itu apabila Allah cabut nyawa dia. Macam kita juga. Sekarang Allah bagi kita keupayaan makan, Allah bagi kita keupayaan untuk melakukan hubungan suami isteri dan sebagainya. Tapi suatu ketika nanti kita akan dihilangkan keupayaan itu. Ada benda kita tak boleh makan macam-macam penyakit lah. Kita sendiri jangan kata nak melakukan hubungan suami isteri, nak berjalan tak mampu lah. Kadang-kadang Allah boleh tarik akal kita dan sebagainya. Jadi sementara kita itu belum dipaksa, maka kita sendiri suka rela untuk mengikut petunjuk Allah SWT. Seperti mana bumi dan langit itu ketika mereka itu masih dalam keadaan asap, Allah kata dalam Quran, datanglah kepada aku dalam keadaan terpaksa atau sukarela. Mereka kata kami datang dalam keadaan sukarela. Kerana mereka sedar, kalau mereka tidak pergi mengikut, kalau mereka tidak menurut perintah Allah SWT, Allah boleh paksa mereka untuk menurut perintah Allah SWT, walaupun mereka tidak suka. Begitu. Jadi kalau kita buat dengan keadaan kita tidak suka, maka kalau kita melawan Allah SWT juga, kita rugilah. Kalau kita buat dengan keadaan tak suka pun kita rugi. Jadi kita kena faham hikmah apa saja yang Allah bagi itu adalah baik untuk kita, maka kita tetap jalankan walaupun kadang-kadang kita tak tahu hikmah dia. Dan perkara yang kedua pula yang patut kita tahu juga, apabila kita membiasakan diri meninggalkan suatu perkara yang halal, maka akhirnya untuk meninggalkan perkara yang haram itu lebih mudah. Sebab tu kalau tak silap hadis atau kata ulama, orang yang antara kata silap hadis yang maksudnya orang yang antara tanda baiknya agama seseorang itu dia meninggalkan sesuatu yang tidak ada faedah buat diri dia. Maknanya benda itu tak mendatangkan dosa, tak mendatangkan pahala, tetapi dia atau satu benda yang mungkin lara dan sebagainya dia tinggalkan, maka dia memberi faedah. Jadi kalau kita bukan semua benda halal kita kena ambil. Semua benda kita nak. Nak makan yang ini, nak makan itu, akhirnya mendatangkan penyakit yang banyak. Jadi semuanya ada in control. Islam mengajar kita untuk kontrol apa yang ada. Bumi itu dunia itu diletakkan dalam genggaman kita, bukan dunia itu yang menggenggam kita. Wallahu a'lam. Baik. Kita terus sikit, orang kata nak ulang kaji sikitlah makna siam itu ataupun saum. Saum dalam bahasa Melayu kita gelar sebagai puasa. Apa maksud saum itu sendiri ialah, atau siam itu maksudnya menahan diri daripada makan, daripada minum dan apa saja perkara yang membatalkannya dalam waktu yang ditetapkan. Macam yang kita kata tadi, Allah SWT itu sebagai pemilik, pembuat syariat itu, dia berhak untuk menentukan bila masa dia nak. Kita tak perlu nak fikirlah kenapa bulan ni, kenapa macam ni, kenapa macam tu, kenapa bulan Ramadan sebagainya, walaupun ada di-explain kerana keberkatan dan sebagainya. Tetapi yang penting ialah apabila dia perintah Allah SWT, kita tidak menangguh-nangguh. Kalau orang suruh kan, orang yang kita hormati, dia kata pergi buat sesuatu, kita kata ana tahtal amru. Aku ni di bawah perintah aku. Tentu saja kepada Allah SWT itu lebih-lebih lagi dah. Dia itu pencipta kita. Wa ma khalaqatul jinna wa ins illa liya'budun. Tidaklah dijadikan jin dan manusia melainkan untuk memperhambakan diri. Bukan saja sujud, bukan saja sembah, tapi memperhambakan diri, meaning dia berhak ke atas kita ni hamba. Jadi perbezaan bulan Ramadan tu dibandingkan selain daripada bulan-bulan lain ialah bulan Ramadan ni siap Muslim tu dia dilarang makan, dilarang minum seperkara-perkara yang lain yang membatalkan puasa daripada terbit matahari sampailah terbenam matahari. Jadi kita boleh simpulkan bahawa bulan Ramadan ini bukan pesta makan, tetapi dia adalah pesta untuk meninggalkan makanan itu sendiri. Sebab tu kita pelik. Saya sendirilah pun kita pernah, apabila bulan Ramadan ni kita sibuk nak pergi ke bazar Ramadan tu, kalau boleh semua benda kita nak beli, akhirnya kita membazir. Satu hari kita tak makan, bila dah time Allahu Akbar tu, kita balas balik sampai seolah-olah kita ni tak pernah makan. Jadi akhirnya dia tidak menepati kehendak yang nak menjadikan kita orang bertakwa ni. Orang bertakwa ni dia ada orang sifat qanaah, sifat reda, sifat rasa cukup dan sebagainya. Tetapi akhirnya kita buat macam-macam kerosakan, kita membazir dan sebagainya. Wallahu a'lam. Baik.
Jadi menarik lagi, kenapa kita puasa? Itu ini tarbiyah yang hendak kita ni. Kita puasa bukan sebab semua orang lain puasa, bukan sebab itu. Kita puasa bukan sebab kita sakit, bukan kerana kita tak mampu. Macam kita kata tadi, kalau kita tak nak ikut perintah Allah, Allah boleh saja tarik nikmat. Allah buat kata ada orang kena makan ikut tiup dan sebagainya. Boleh Allah buat perkara tersebut. Jadi kita tak nak Allah buat macam tu kepada kita, perkara tersebut kepada kita. Makanya kita tahu bahawa daripada Allah paksa kita, baik kita buat dengan sukarela, maka kita beroleh pahala. Itu kita nak ganjaran yang Allah SWT bagi sendiri. Itu yang sebenarnya kita kena tanamkan kali ini. Puasa, kita biarlah puasa kita tahun ni adalah puasa yang berbeza. Sebab kita tak tahu adakah ini adalah puasa yang terakhir. Jadi kita kena buatlah yang terbaik. Jadi kita yang puasa ni sebenarnya syariat Islam tu dididik untuk kita menahan diri melakukan sesuatu yang dilarang sekalipun kita mampu melakukannya. Kadang-kadang orang tak melakukan zina, misal. Orang tak minum arak, misal. Bukan sebab dia itu bukan sebab dia itu perintah Allah SWT. Ada orang tak buat sebab apa? Sebab dia tak mampu nak buat. Contoh dia nak berzina, tak ada orang nak berzina dengan dia. Dia nak minum arak, misal dia segan nak beli, ataupun dia itu tak ada duit nak beli. Jadi dan juga ada orang buat sebab dia kata, tak, aku bukan sebab Allah suruh pun, aku memang fitrah, aku memang tak suka benda-benda yang buruk dan sebagainya. Jadi dia buat satu benda itu bukan kerana Allah SWT, tapi lebih kepada sebab dia adalah kehendak manusia. Nampak, aku tak makan, aku tak nak minum arak sebab sihat dan sebagainya. Maka akhirnya dia kurang memberi impak ketakwaan kita kepada Allah SWT itu sendiri. Jadi inilah tarbiyah Ramadan yang nak bagikan kita ini menjadi seorang insan. Maka semangat ni sepatutnya kita bawa lah sampailah buka puasa, sampailah akhir Ramadan nanti. Sentiasalah kita itu makan, jangan sampai berlebihan. Sentiasalah kita hidup kita, makan kita tu, makanan yang kita makan tu hanyalah untuk meluruskan tulang belakang kita untuk hiduplah. Bukan sekadar untuk hidup, bukan hidup kita ini untuk makan. Itu kat Malaysia ni ada orang orang mati kebeluran tak cukup makan. Di Palestin sekarang kita tengok tak cukup makan dan sebagainya, sampai kutik di tanah apa semua. Kita tengok anjing dia sendiri pun, kita tengok dalam video tu, kurus anjing dia, kurus kering, tak cukup makan. Yang kita ni mati, kita ni bukan mati sebab tak cukup makan, mati kita ni sebab berlebihan makan. Jadi ini tarbiyah bulan Ramadan ni. Dan terutama benda-benda kita biasa, contoh ini ambil peluang tuan-tuan, di mana yang misal ukur ke vape dan yang seumpama dengannya, ini peluang untuk berhentilah. Jangan bagi banyak alasan lah. Cukup-cukuplah alasan kita kepada manusia ni, Allah SWT ni. Buatlah suatu benda tu kerana Allah SWT. Tinggallah suatu benda yang larang. Kalau kata nak pegang makruh je, tinggallah. Makruh pun tinggal. Sebab apa? Biar orang yang biasakan diri tinggal perkara yang antara tanda baik agama seorang tu, dia tinggalkan sesuatu yang tidak penting untuk dia. Baik. Okey. Alright. Allah SWT berfirman surah Al-A'raf ayat 31. Ya bani Adam khuzu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbu al-musrifin. Maksudnya makanlah, minumlah kamu dan jangan berlebih-lebihan, sesungguhnya dia tak suka orang yang berlebih-lebihan. Jadi kita kena usaha agar semangat atau roh Ramadan ni dibawa dalam amalan kehidupan kita. Kita cuba tahan diri dari melakukan larangan Allah semampu kita. Bukan sebab kita tak berpeluang, tetapi sebab roh kita itu dididik dan nafsu kita itu ditundukkan, dikontrol, dikawal. Demikian juga agar kita tak berlebihan ataupun melampaui batas pada suatu perkara yang tidak sepatutnya, tidak boleh. Itu sebenarnya yang kita diajar dalam bulan Ramadan ini. Baik. Jadi kita lihat juga di mana Allah SWT ajar kita apabila berpuasa tu bukanlah sampai berlebihan. Allah suruh kita puasa yang wajibnya sebulan dan boleh berbuka. Sedangkan ada orang tu, dia pernah zaman Nabi, dia nak jadi lebih daripada Nabi. Dia tak nak kahwin, dia nak semayang saja, beribadah kepada Allah SWT, dia nak puasa tak berbuka. Sedangkan Nabi SAW berkata, adapun aku maka akan bersolat malam selama-lamanya. Ada yang kata
Aku akan puasa sepanjang masa dan tak akan buka. Berkata yang lain, aku tak akan menghindari wanita dan tak akan menikah selama-lamanya. Itu antara yang cakap. Maka Rasulullah datang kepada mereka bersabda, kaliankah yang mengatakan begini dan begitu? Ketahuilah demi Allah, sungguhnya aku orang yang paling takut kepada Allah dan paling takwa kepadanya dalam kalangan kamu. Namun aku puasa dan berbuka, bersolat dan tidur serta aku menikahi wanita. Maka siapa yang berpaling daripada sunnah aku, maka dia bukan daripada kalangan aku, riwayat Al-Bukhari. Itu sebenarnya. Jadi apa yang Allah ajar kepada kita, kita puasa, tapi bukanlah selama-lamanya, bukan akan meninggalkan terus perkara yang halal, tetapi dia adalah sebagai didik supaya kita tidak berlebihan dalam mengambil satu perkara. Bila kita berlebihan itu, kita ambil yang haram. Dah ada isteri sendiri, pergi lagi kepada pusat pelacuran dan sebagainya. Ya, dah ada makan yang haram, pergi lagi terlibat dengan riba, pergi lagi terlibat dengan judi, pergi lagi ambil hak orang, hak anak yatim, sebab tak cukup memadai dengan yang halal. Jadi kita didik, biasakan dengan perkara yang halal, maka kita akan tinggalkan yang haram. Baik. Satu lagi, Ramadan ni, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, kita semua tahu bahawa kait rapat dengan Ramadan ini adalah Al-Quran itu sendiri. Jadi apabila disebut Ramadan, di samping puasa, kita pasti akan teringat penurunan Al-Quran, nuzul Al-Quran. Bulan Ramadan ni bulan yang diturunkan Al-Quran. Dan Al-Quran itu diturun dua peringkat. Pertama daripada Lauh Mahfuz ke Bait Al-Izzah, langit dunia. Kedua daripada langit dunia kepada Nabi SAW secara berangsur-angsuran. Dalam tempoh sejak Nabi Muhammad ditabalkan menjadi Rasul tu selama 23 tahun. Kan Nabi SAW tu 13 tahun berdakwah di Makkah dan 10 tahun di Madinah. Itu antara dia lah. Satu, Allah SWT bagi tahu dalam Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'ana hudan linnas. Surah Al-Baqarah ayat 185 yang bermaksud bulan Ramadan yang kami turunkan dalam Al-Quran yang jadi petunjuk untuk manusia. Okey. Kita tak nak bincangkan tentang tarikh nuzul Quran dan sebagainya. Sebab kita nak tahu bahawa Quran itu adalah Ramadan itu sangat berkait rapat dengan Quran. Sebab Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalna fi lailatul qadr. Inna anzalna fi lailatul qadr. Surah Al-Qadar tu Allah SWT berfirman bahawa telah kami turunkan Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Allah SWT firman, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkannya, yakni Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Okey. Jadi apabila kita tahu perkara tersebut, maka kita dapat lihat, kena tanamkan dalam diri bahawa jelas bahawa Quran itu sangat berkait rapat dengan bulan Ramadan itu sendiri. Jadi sebab tu tokoh ilmu Al-Quran yang terkenal seperti minta maaf. Sebab tu kebanyakan para ulama apabila dia bulan Ramadan datang, maka mereka akan sibukkan diri mereka dengan Al-Quran lebih daripada biasa. Ada orang tanya, nak tadabbur ke, nak tadarus ke, nak baca saja ke, macam mana? Dia boleh datang serentak. Sebab tu kalau kita ikuti kelas bahasa Arab dan sebagainya, pada kita dah biasa dengan bahasa Arab, kita baca terjemahan, hafiah tu bila kita dengar, bila kita baca, kita boleh faham terus dan kita boleh tadabbur terus. Bagi pandangan saya, dia datang serentak. Tak ada istilah. Bila orang bercakap dengan kita, sepatutnya kita faham. Tak ada kita, bila ada masa saya dengar je, ada masa saya tadabbur. Tak. Quran sepatutnya begitu. Bila kita dengar orang cakap, kita terus faham. Begitulah Quran. Bila kita dengar Quran tu, kita baca Quran tu, dalam masa itu kita faham dan kita tadabbur. Baik. Okey, terus lagi Allah SWT sebut berkenaan dengan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Qur'anu hudan linnas wa yubayyinatin minal huda wal furqan. Yang maksudnya bulan Ramadan ni yang padanya diturunkan Al-Quran, dia jadi petunjuk bagi sekalian manusia dan dia jadi keterangan-keterangan yang jelas, petunjuk dan menjelaskan perbezaan antara yang hak dan batil, antara yang benar dengan salah. Jadi Al-Quran tu jadi petunjuk, dia jelaskan kepada tunjuk mana yang betul, mana yang tidak, mana yang hak, mana yang batil. Itu cahaya dia. Untuk kita ikut hidup dalam dunia ni, dia kena ada manual dia supaya kita itu tidak buat sesuatu yang melampaui apa yang Allah nak.
Itu. Jadi Quran dalam bulan Ramadan sini mendidik kita untuk ikut Al-Quran. Sebab Al-Quran yang suruh, dalam Quran yang suruh perintah untuk puasa dia juga. Jadi kita ajar didik diri kita kalau ada apa-apa yang tak yang lari daripada apa yang kita suka, lari dia kita tak suka nak tutup aurat dan sebagainya. Kita tengok Quran kata begini, inilah masanya untuk melakukannya. Bulan ni lah kalau nak start tutup aurat dan sebagainya, inilah masa dia. Sebab ini peluang untuk kita benar-benar ikut apa yang Quran suruh. Jangan ambil seperti mana Yahudi tu, dia ambil separuh-separuh. Benda yang kena dengan selera dia, dia ambil. Benda yang tak kena dengan selera dia, dia tinggal. Lepas tu Allah SWT firman, sekali lagi, inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwamu wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Quran ni dia bagi petunjuk ke jalan yang amat betul, dia beri berita yang menggembirakan orang-orang yang beriman yang kerjakan amal-amal soleh bahawa mereka beroleh pahala yang besar. Jadi walaupun kita dah tahu kita semua ada kelemahan, kita mungkin tak berjaya menjadi insan yang melaksanakan 100% isi kandungan Al-Quran, tapi kita sentiasa kena wajib beriman bahawa jalan hidup ini kena ikut isi kandungan. Walaupun kita sendiri tak mampu nak buat 100%, tapi kena cuba sedaya upaya untuk buat apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Seperti mana yang Nabi kata, apabila disuruh diperintahkan satu perkara, buatlah semampunya. Apabila disuruh ditinggalkan satu perkara, tinggal terus. Itu sebenarnya yang kita kena belajar dalam bulan Ramadan ni. Kita kena rapatkan diri kita Al-Quran, dan Al-Quran bukan tu sekadar dibaca, tetapi ditadabbur, dihayati dan diamalkan. Itu sebenarnya yang perlu kita tanam betul-betul. Okey, sikit lagi tuan-tuan. Kita nak bincang berkenaan dengan sedikit fadilat Ramadan dalam sunnah. Kelebihan bulan Ramadan ya. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim dikatakan bahawa, diberitahu bahawa apabila tibanya bulan Ramadan, dibuka pintu-pintu syurga dan ditutup pintu-pintu neraka dan dibelenggu para syaitan. Jadi dalam hadis ini terdapat 3 perkara yang dikabarkan oleh Nabi SAW kepada kita. Semua sebaik saja tibanya bulan Ramadan ialah terbukanya pintu syurga. Ini peluang kita. Rahmat Allah terbuka luas. Saat sebenarnya bulan Syakban lagi kita dah sepatutnya tinggalkan perkara yang haram lah. Sebelum-belum ni patutnya kita dah tinggalkan lah. Supaya Ramadan ni mudah. Jadi Allah buka pintu syurga. Allah tutup pintu neraka dan terbelenggunya para syaitan. Jadi mudah sebenarnya, Allah permudahkan. Kita tengok bulan Ramadan orang baik sikit ya. Kalau berdasarkan pengalaman kita pun senang sikit nak tinggal. Boleh ya tinggal rokok. Boleh je. Tutup aurat, ada orang nak tutup aurat nak start bulan Ramadan ni boleh je. Tinggalkan. Tapi tiba-tiba habis bulan Ramadan rasa susah. Puasa sunat pun susah. Bukan semua orang mampu buat. Saya sendiri pun antara orang yang bukan yang selalu melazimi puasa sunat. Kelemahan-kelemahan diri, kerja dan sebagainya. Jadi kita dapat lihat bahawa salah satu penafsiran dalam ini yang dimasukkan bukanya pintu syurga yang merujuk banyaknya amalan soleh yang dilakukan oleh umat Islam. Ditutup pintu neraka dan merujuk pada amalan maksiat yang berkurangan. Sebenarnya syaitan dibelenggu, bermaksud para syaitan tak berhasil menghasut manusia melakukan kejahatan, seperti mana syaitan mudah menghasut manusia melakukan maksiat dan kejahatan dalam bulan-bulan selain Ramadan. Itu antara yang ditafsirkan oleh ulama lah. Wallahu a'lam. Di sebuah hadis lain yang diriwayatkan Abu Hurairah, dia kata bahawa Nabi SAW telah bersabda, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia kata umat baginda akan dikurniakan 5 perkara dalam bulan Ramadan. Apa dia? Ini yang menarik. Bersemangat kita nak puasa tahun ni insya-Allah. Iaitu pertama, bau mulut orang yang puasa adalah lebih baik di sisi Allah berbanding bau kasuri. Ada orang dia tak nak puasa sebab dia takut nanti mulut dia bau busuk. Tapi jadi Allah balas dengan lebih baik di syurga, nanti bau dia bau seperti bau kasturi. Kita dah gosok elok-elok, dia bau juga. Jadi tak ada masalah sebab dia katakan bau tu bukan datang daripada perut kan. Jadi dia busuk tu sebab bukan sebab kita tak jaga kebersihan, bukan sebab tak berus gigi. Tapi sebab kita tak makan. Jadi kedua, para malaikat akan memohon keampunan sampai mereka buka puasa. Oh, ini menarik tuan-tuan. Kita semua banyak dosa. Saya banyak dosa. Jadi sepanjang kita puasa tu, malaikat doa kita untuk diampunkan oleh Allah SWT daripada pagi sampailah ke malam tu. Allah, apa lagi nikmat yang Allah bagi. Yang ketiga, Allah akan hias surganya pada setiap hari dan berfirman, tak lama lagi para hamba-Ku yang soleh akan dihilangkan daripada mereka kesusahan dan kebayahan, mereka akan datang kepadamu. So surga kita dah ready, siap-siap dah. Macam kita nak pergi checking book hotel, kita sampai hotel kita dah ready untuk kita stay kat hotel tu. Bersih je, elok dia dah kemas. Mop lantai pun dia dah mop dan
cadar semua dah tukar baru. Baik, keempat, para syaitan akan dibelenggu dalam bulan Ramadan. Jadi syaitan itu diikat, mudah untuk kita buat benda-benda yang baik. Amalan kita kurang sikit, kita rasa nak buat maksiat ni peluang kita. Allah mudahkan, itu rahmatnya Allah SWT, Ar-Rahman Ar-Rahim. Kelima, umat Islam akan diberi keampunan pada penghujung setiap malam. Apabila dia tanya, apakah malam itu malam Al-Qadar? Baginda menjawab, tidak. Akan tapi setiap yang beramal akan disempurnakan ganjaran apabila telah selesai daripada amalannya. Riwayat Ahmad, Al-Bazar, Al-Bahiki. Kata Al-Dimyahi dalam Muttajir, isnadnya tidak mengapa, insya-Allah. Jadi bukan sahaja pada malam Ramadan diberi keampunan, kepada setiap penghujung setiap malam. Jadi kita cuba dekat-dekat asar kita bangun lambat-lambat sikit, pukul 4 ke 4:30 ke, semayang sikit. Kalau tak dapat 8, 2, 4, 6, 8, habis 2 pun jadi. Kemudian dah witir. Kalau dah witir dengan imam masa tarawih tak apa. Buat je 2. Mintalah sikit doa, istighfar banyak. Istighfar banyak. Sebab kita ni banyak dosa. Bila Allah ampunkan kita, mudahlah sikit ke proses kita nanti. Itu dia. Kita minta Allah SWT ampunkan dosa kita. Baik. Okey. Jadi ini sebenarnya adalah kebaikan-kebaikan yang ada dalam bulan Ramadan lah, kelebihan dia. Dan apa lagi amalan yang kita boleh buat selain kita puasa ialah sedekah. Sedekah masa bulan Ramadan. Antara kelebihan sedekah adalah Allah akan bagi ganjaran pahala yang berlipat ganda kepada mereka yang suka bersedekah. Dan Allah SWT firman, dalam keadaan bukan bulan Ramadan pun Allah memang bagi berganda. Surah Al-Hadid ayat ke-18. Allah SWT kata, innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullaha qardan hasana yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Sungguhnya orang yang sedekah, baik lelaki maupun perempuan, dipinjam kepada Allah dengan pinjaman yang baik, nescaya akan dilipat gandakan pahalanya kepada mereka dan bagi mereka pahala yang banyak. Jadi bersedekah di bulan Ramadan ni merupakan suatu sunnah Nabi sebenarnya. Nabi SAW tu insan yang banyak bersedekah apabila tiba bulan Ramadan. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Quran. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi mirrihil mursalah. Jadi maksudnya Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan, dan baginda SAW lebih dermawan lagi di bulan Ramadan saat baginda SAW bertemu Jibril. Jadi Jibril menemui setiap malam untuk ajarkan dia Quran, dan kedermawanan Rasulullah melebihi angin yang berhembus. Jadi terdapat pelbagai faedah bagi orang yang sungguh-sungguh laksana amalan sedekah. Antara dia dapat nambahkan ganjaran pahala daripada puasa orang lain, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Mereka bagi makan pada orang sedang puasa. Dia dapat apa? Dapat mengeratkan hubungan persaudaraan sama umat Islam, ikhwah. Juga dia boleh mendapat pahala daripada apa yang dia sediakan itu. Dan sebab tu bila kita bagi makan pada orang lain puasa, maka Allah akan bagi ganjaran pahala kepada kita sebagaimana ganjaran pahala puasa yang dapati dapat orang tersebut, tanpa mengurangi pahala puasa orang tersebut. Kita bagi makan kat orang tu, sediakan makanan. Kita kalau kat masjid ada slot, kita letak duit kita siap-siap 50 ke 1 slot sebagainya, maka kita dapat pahala orang yang puasa. Pas orang makan, ramai orang makan, kita dapat pahala dia tanpa mengurangkan pahala orang yang berpuasa tu. Hal ini terbukti berdasarkan sebuah hadis riwayat Tirmizi. Rasulullah SAW dia bersabda, man fattara sa'iman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri sa'imi syai'an. Siapa yang bagi hidangan kepada berpuasa kepada orang lain yang berpuasa, dia akan mendapat pahala orang tersebut tanpa sedikit pun mengurangi pahalanya. Riwayat Tirmizi dinilai sebagai hasan sahih. Bayangkan isteri-isteri yang bagi kepada suami, jangan mengeluh. Kalau kita ni buat kerja untuk bos, kita tak mengeluh. Tapi untuk suami kita sendiri, kita kira. Banyak sangat kiranya kalau berkait dengan pasangan sendiri. Sedangkan ada nilai-nilai pahala jika kita redha dengan Allah SWT, bagaimana dia tak zalim kita, bagaimana dia tetap menjalankan perintah Allah SWT dengan baik, maka kita pun samalah bila buat satu perkara itu, saling-saling redha-meredha lah. Sebab Allah yang harap pahala itu bukan daripada dia, harap pahala itu daripada Allah SWT. Jadi bersedekah bulan Ramadan ni lebih mudah juga nak berbanding bulan lain, sebab
syaitan dia tak dapat nak ganggu sangat. Sebab macam yang kita kata tadi, jika datang bulan Ramadan, iza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Jika datang bulan Ramadan, pintu syurga ni dibuka, pintu neraka ditutup dan syaitan-syaitan dibelenggu. Itu. Jadi apabila berhimpunnya amalan-amalan berupa ketaatan ni, secara langsung dia akan menyebabkan manusia semakin bersemangat lah. Dia nak lakukan kebaikan apa pelbagai cara. Contohnya nak solat malam ke, puasa. Puasa memang kita dah wajib puasa dah. Solat malam, sedekah pula, kita baca Al-Quran. Dan banyak lagi perkara-perkara yang lain. Dan menyebabkan kesibukan ini, menyebabkan kita lupalah untuk berbuat dosa. Itulah dia. Itu dia. Baik, sebab itulah diumpamakan kebukaan pintu syurga itu sebagai satu simbol bahawa banyak yang ketaatan pada bulan Ramadan. Sebagai pintu neraka itu tutup, maknanya simbol juga berkurangnya perkara yang jahat. Itu mudah-mudahan dengan kita sedekah, kita bantu orang yang memerlukan dan akhirnya Allah mudahkan urusan kita kelak, bukan saja di dunia, bahkan di akhirat. Wallahu a'lam. Jadi Allah SWT bila dia sebut pasal puasa nak kata ya ayyuhallazina amanu. Menunjukkan kalau betul kamu ni betul-betul beriman, wahai yang beriman, wajibkan kamu puasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang dahulu agar kamu memperoleh takwa. Mudah-mudahan kamu takwa. Ini sebab kita puasa, sebab kita nak supaya menjadi orang yang bertakwa lah, mengikut segala perintah Allah dan menjauhi larangannya, supaya kita keluar daripada madrasah bulan Ramadan ni dengan madrasah yang madrasah dengan hasil daripada madrasah Ramadan ni menyebabkan kita keluar daripada segi kepada bahagian tidak samalah, kita menjadi orang yang lebih baik, ambil cakap dengan manusia. Antara ulama mengatakan bahawa hikmah puasa tu rasai kesusahan orang lain dan sebagainya. Bila kita rasa kesusahan orang lain tu menyebabkan kita lebih takwa kepada Allah SWT. Sebab tu orang tu puasa bulan Ramadan tak sama. Ada orang dia hanya dapat lapar dan dahaga sahaja. Sebab dia mengumpat dan sebagainya. Okey. Baik. Okey, sikit nak sentuh tuan-tuan, sikit lagi. Kita nak sentuh pasal niat misalnya. Niat tu tak perlu dilafazkan. Kalau nak lafaz dan awal tu semua berdendo tak ada masalah, boleh lafaz. Tapi tak lafaz pun tidak ada masalah. Kemudian kalau yang ikut nampaknya sunahnya kita niat setiap malam lah. Kita tahu kita nak puasa. Ada juga dalam kata tidak dalam mazhab Malik boleh niat terus sebulan kan. Tapi biasanya kita nak niat tiap-tiap malam tu masa kita sahur tu lah. Atau sebelum kita tidur. Takut tak bangun sahur lah. Tapi rugilah tak bangun sahur ni. Sebab ada keberkatan dalam sahur. Ada keberkatan dalam sahur. Jadi ada orang dia sahur. Tiba-tiba dia nak mengelak, dia kata aku lupa nak niat. Pelik juga. Sebab yang dia sahur tadi dia tahu kan, dia breakfast ke mana, pernah orang breakfast pukul 4.30 pagi, 5 pagi. Jadi dia dah makan kenyang-kenyang, dia dah tahu sebenarnya dia sahur. Dia tahu dia sahur untuk puasa, maka puasa dia sah. Sepatutnya sebenarnya dia dah ada niat. Jangan kita main-main dengan Allah SWT. Jangan memperolok ke agama Allah SWT. Bila kita dah bangun sahur tu, kita tahu dah kita nak puasa. Jadi surah Az-Zariyat disebut ayat 18 tentang sahur ni, wabil azhari hum yastaghfirun. Pada waktu sahur ni mereka memohon keampunan. So kena ingat dalam hadis pun ada kata yanzilu rabbana tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa sulusul lail al-akhiru yaqul man yad'uni fa astajiba lahu man yas'aluni fa utiyahu man yastaghfiruni fa aghfiralah. Maksudnya Tuhan yang maha berkat dan agung turun setiap malam ke langit dunia ketika hanya tinggal sepertiga malam yang akhir, lalu berfirman, siapa yang berdoa kepadaku akan aku perkenankan untukku, siapa yang meminta kepadaku akan aku berikannya, siapa yang mohon kepadaku akan aku ampunkan. Ini waktu sahur pada setiap waktu, apatah lagi bulan Ramadan. Jadi sahur tu kita bangun pada waktu doa dimustajabkan dan keampunan diberikan, supaya dia jadi kebiasaan yang berterusan dalam kehidupan kita walaupun pada bulan Ramadan nanti. Maka tak heranlah Nabi SAW mewasiatkan kepada kita, sahurlah, sesungguhnya pada sahur itu ada keberkatan. Okey. Nak cerita sikit pasal soal suami isteri. Misal dia kata, dia itu malam tu dia melakukan hubungan suami isteri. Kemudian dia sahur tak sempat nak mandi. Kemudian azan. Adakah puasa dia sah? Ya, puasa dia sah. Cuma dia kena
mandi sebab dia nak kena solat subuh. Itu dia. Sebab dia kena solat. Kalau lah tak ada solat tu maksudnya dia nak puasa dalam keadaan berjunub pun satu hari pun tak ada masalah. Laisa muskilah. Walakin dia kena mandi sebab dia kena solat. Dia kena solat lah. Jadi itu dia sebab tu dia kena mandi. Mana kalau malam tu dia melakukan hubungan suami isteri, tiba-tiba nak bangun sahur kalut dan nak makan dan sebagainya, tak sempat nak mandi wajib, maka dia boleh saja teruskan makan sahur dan sebagainya. Kemudian dia mandi untuk dia solat lah. Jangan sampai tinggal solat pula. Okey. Baik. Baik. Jadi tujuan sahur ni bukan sebab nak hidupkan diri dengan makan, bukan nak makan banyak-banyak sangat. Tapi yang penting ialah untuk berdoa, untuk istighfar. Kemudian antara dia Nabi dia makan tamar je. Sebab tu Nabi kata ni'mas sahur al-mu'min tamar. Sebaik-baik sahur orang mukmin lah tamar. Ya betul tuan-tuan. Kalau kalian makan banyak-banyak pun bila tak makan tamar ni rasa macam kurang. Tapi bila makan tamar yang sekuat. Sekuat. So wallahu alam lah apa keberkatan, ada orang cakap sebab gula dan dalam dia bagian wallahu alam. Tetapi kita cubalah makan. Ambil keberkatan pada hadis dengan hadis Nabi ni. Kita beramal dengan hadis Nabi ni. Kita tabaruk kan, bertabaruklah dengan hadis Nabi ni. Kita amalkan. Jika tiada tamar, seorang tu boleh sahur dengan apa saja yang beri kekuatan. Mungkin ada juga orang tak gemar tamar atau tak sesuai tamar untuk kesihatan, maka agama ni luaslah. Bukanlah secara literal. Tapi kalau kita boleh ambil direct pun baik juga. Wallahu a'lam. Okey, jadi antara keistimewaan Ramadan ialah dia tingkatkan takwa. Sebab Allah kata ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusya kama kutiba alaikum kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang beriman, wajib di atas kamu puasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar bertakwa. Dan antara lagi dia adalah bulan Al-Quran. Sebab Allah SWT firman syahrul ramadan allazi unzila fihi Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda. Beberapa hari tentukan itu adalah bulan Ramadan. Bulan dalamnya diturunkan pula Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeza antara hak yang batil. Jadi dan peluangnya lagi antara dia untuk masuk syurga pintu Ar-Rayyan. Daripada Sahlul radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Inna fil jannah baban yaqulu lahu rayyan yadkhulu minhu sha'imun yaumal qiyamah la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum yuqalu anna as-sha'imun fayakumuna la yadkhula minhu ahadun ghairuhum fa idza dakhalu uliqa falam yadkhulu minhu ahad." Sungguh di syurga terdapat sebuah pintu yang namanya Ar-Rayyan. Orang-orang yang berpuasa akan memasukinya. Pada kiamat, tak ada seorang pun yang masukinya selain mereka. Akan ada yang berseru, manakah orang yang puasa? Maka bangkitlah mereka dan tak akan masukinya selain mereka. Apabila mereka telah masuk, maka pintu itu akan ditutup sehingga tidak ada lagi yang masuk melewatinya seorang pun. Hadis riwayat Imam Bukhari dan dari kitab As-Siyam. Baik, saya rasa cukup dulu. Ada banyaklah kita bincangkan. Nanti kita bincang lagi kelebihan pada bulan Ramadan ni insya-Allah. Jadi kita tanamkan niat kita untuk terus beribadah. Banyakkan ibadah. Jangan kurangkan ibadah. Jangan lupa solat. Ini pun kita nak bincang juga antaranya kadang ada orang solat dia ada orang puasa dia tak solat. Ada orang dia puasa tapi dia tak tutup aurat. Jadi kita nak biar selariah perkara-perkara ini kita akan bincangkan juga. Sebab kadang-kadang saya ada anak-anak yang tak mengaji ni, orang mengaji bagus tapi dia tak solat. Jadi kita nak tengok kenapa kita kena baca Quran. Kami ajar anak-anak mengaji, semua anak-anak dia khatam dan semua, tapi kadang-kadang tidak diberatkan tentang solat ni. Jadi ini yang kita sebenarnya bulan Ramadan ini juga antara yang hendak kita perbaiki perkara-perkara ni. Jadi dalam podcast kita bukan saja nak bincang pasal Ramadan saja, kita nak bincang apa yang kita boleh berkenaan dengan benda yang menjadikan kita orang yang bertakwa. Mungkin kita akan bincang pasal tadabbur dan sebagainya. Apa saja perkara yang boleh menjadikan Ramadan kita tahun ini Ramadan yang lebih baik. Tazkirah lima yakhsha. Tazkiratan untuk diri saya sendiri dan juga untuk siapa yang ingin takut kepada Sang Pencipta itu, takut dimurkai oleh dia. Jadi mudah-mudahan puasa kita ada puasa yang bukan puasa yang sia-sia. Mudah-mudahan dia membawa perubahan yang lebih baik kepada kita, insya-Allah, supaya kita menutup hidup kita ni tutup dengan sesuatu yang baiklah. Husnul khatimah, bukannya su'ul khatimah. Wallahu a'lam. Minta maaf atas sebarang kesilapan
barang perkara-perkara perkataan yang mungkin mengguraskan hati, saya tidak bermaksud. InsyaAllah kita terus bersama Ramadan Podcast ini bersama saya insyaAllah. Bersama kami insyaAllah kita akan jumpa lagi esok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beribadah.